Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita baca hadis yang pertama di dalam babul azan wal iqamah daripada Bulughul Maram, himpunan hadis-hadis hukum yang dihimpunkan oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Hadis yang pertama ialah hadis daripada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih qala tafa bi wa ana naimun rajulun faqal taqulu Allahu akbar Allahu akbar fadzakara al-adhan bitarbi' at-takbir bighairi at-tarji' wal iqamata furada illa qad qamatis salah. Qala fadamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqun. Hadis ini diriwayatkan akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa zada Ahmadu fi akhir qissah qawlu Bilal radhiyallahu an fi adhanil fajr as-salatu khairun minan nawm wa Ibnu Khuzaimah an Anas qala minas sunnati إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Sebahagian menyebut bin Tha'labah bin Abdi Rabbih, namun muhaqqiqun menyatakan tidak ada Tha'labah dalam bapaknya. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih katanya, tafa bi wa ana naim rajulun, telah datang kepadaku sedangkan aku sedang tidur seorang lelaki. Maksudnya apa ni? Mimpi. Dia mimpi. Dia mimpi. Faqala, lelaki itu kata, taqul, engkau kata Allahu akbar Allahu akbar. Fadzakara adhan bitarbi' at-takbir bighairi tarji'. Maka dia pun menyebut azan dengan tarbi' kepada takbir tanpa tarji'. Tarbi' maksudnya mengempatkan takbir. Azan yang kita azan sekarang ni ialah disebut sebagai azan Bilal. Azan Bilal juga disebut sebahagian ahli fiqh sebagai azan Kufah. Di mana azan yang kita azan ini ialah azan yang diterima ataupun azan yang ditarjihkan oleh jumhur ulama, iaitu mempunyai sebanyak 15 kalimat, iaitu Allahu akbar Allahu akbar, lagi Allahu akbar Allahu akbar, berapa? 4. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah,
hayya 'ala falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berapa? 15. Ini adalah azan Bilal. Azan Bilal inilah yang Nabi SAW dengar, ataupun Nabi biasa dengan azan ini. Azan Bilal dianggap sebagai azan yang dipakai oleh jumhur. Di sana kenapa dia kata bidu bi ghairi tarji', tanpa tarji'? Kerana di sana ada azan yang tarji'. Azan tarji' ialah azan Abi Mahdhurah. Abi Mahdhurah Al-Jumahi merupakan sahabat Nabi SAW yang azan selepas daripada peperangan Hunain di Mekah, dan kemudian Nabi telah memberi tugasan dia untuk menjadi muazzin di Mekah. Maka azan yang tarji' dikenali dengan azan Mekah, azan Mekah. Azan Mekah ada 19, yaitu azan Abi Mahdhurah. Abi Mahdhurah Al-Jumahi itu Amr bin Rabi'ah bin Mi'yar namanya. Dia mati di Mekah. Azan dia macam azan Bilal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sehingga seterusnya. Jadi dia telah memperlahankan kalimah syahadah tu ulang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan perlahan. Kemudian baru diangkat suara. Jadi daripada 15 tambah jadi lagi 4 jadi 19. Azan ini dikenali dengan azan Makkah. Dengan azan Makkah. Dan azan Makkah ini disebut disukai dalam mazhab Syafi'i asalnya, dan dia juga disukai dalam mazhab Malik. Melainkan pandangan dalam Malik menjadikan dia 17 kerana takbir itu tak diempatkan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, seterusnya. Jadi daripada dia potong 2 jadi 17. Dikenali juga dengan azan Madinah oleh sebahagian para fuqaha. Okey. Para ulama hadis khususnya, mereka mempunyai dalam hadis ini dia kata tanpa bi ghairi tarji'. Maksud azan yang mari diajar kepadanya di dalam mimpi itu tanpa tarji'. Maksudnya bukan seperti azan Abi Mahdhurah, bukan seperti azan Mekah, tetapi seperti azan Bilal. Kita kena tahu bahawasanya masa ini tak ada lagi cerita azan Bilal, tak ada lagi cerita azan Abi Mahdhurah, kerana ini di peringkat awal. Macam mana kita tahu azan Abi Mahdhurah? Abi Mahdhurah perang Hunain dah lewat dah tahun ke-10 dah, baru mari cerita ini. Okey. Maka dengan itu dia riwayat selepas Nabi SAW sudah wafat. Jadi bila selepas Nabi wafat, dia tahulah ada azan cara Bilal, ada azan di Mekah seperti Abi Mahdhurah. Abi Mahdhurah Al-Jumahi dia pun sahabi. Jadi dia kata yang mana aku mimpi itu tak ada tarji'. Tapi Abi Mahdhurah azan di depan Nabi SAW ada tarji'. Maka jumhur para ulama
mereka mentarjihkan azan Bilal. Kerana kata mereka Bilal sentiasa azan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada Nabi suruh Bilal mengubah azannya. Sehingga apabila Nabi Fathul Makkah dan seumpamanya Bilal ada, Bilal azan bersama dengan Nabi seperti azan yang dia azan di Madinah. Sebab tu sebahagian orang kata azan Bilal tu azan Madinah, tapi oleh kerana ada qaul Malik, ini nanti kita akan bincang tentang masalah amal ahli Madinah dan pandangan Imam Malik dan perbezaannya dengan Al-Lais bin Sa'ad. Okey, tabak. Yang pentingnya ialah berdasarkan kepada ini, maka dia menyebut azan Bilal. Tetapi ulama-ulama hadis sebahagian mereka menyatakan adalah disukai kalau kadang-kala diazankan juga seperti Abi Mahzurah, karena supaya tidaklah ditinggalkan sunnah itu, kerana kedua-duanya itu telah berlaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang disebut oleh sebahagian ulama hadis, disebut oleh Ibn Taimiyah dan seumpamanya. Ia bukan khilaf, dia bukan khilaf tanaqud, tapi dia tanawwu', dia berlaku keperbagaian. Maksudnya Bilal pernah azan macam yang kita duk dengar, Abi Mahzurah juga pernah azan, Abu Mahzurah juga pernah azan. Kedua-duanya diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bezanya azan Abi Mahzurah tu sama dengan azan Bilal, cuma sebelum dia nak syahadah tu, dia syahadah dulu secara suara perlahan. Ini asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, baru dia angkat suara. Artinya kalau ada orang kita buat juga, ini azan Abi Mahzurah ataupun azan Makkah. Azan Makkah. Kata dia, fa dzakara al-azan bi tarbi'it takbiri bi ghairi tarji'. Maka lelaki yang datang dalam mimpi itu menyebut azan dengan tarbi' takbir. Maksud apa? 4 takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pasal apa dia sebut takbir, tarbi' takbir? Sebab dia tahu, kerana di sana ada pendapat yang hanya 2 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha, terus azan, asyhadu an la ilaha illallah, terus. Ini adalah pendapat Imam Malik. Okey, tabah jumhur, macam mana saya kata, seperti azan Bilal. Hak kita dengar. Tapi kalau sekali-sekala muazzin tu kita dengar dia bunyi pelan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, dia angkat suara. Itu nama dia apa? Azan Makkah. Jadi kerana mungkin kita tanya, kadang-kadang dengar dia ulang, kadang-kadang tak ulang. Itu ada keperbagaian di dalam bab ini antara 2 azan. Barangkali dikenali dengan azan Kufah oleh sebahagian para fuqaha, mungkin disebabkan kerana Abu Hanifah dia telah mentarjihkan hal ini. Wal iqamata furada, dan iqamah itu sekali, kecuali pada jumhur, kecuali pada Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kan, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua, melainkan qad qamatis salah itu diulang sebanyak 2 kali. Ini di sisi jumhur. Di sisi Abu Hanifah sama macam azan, diulang 2 kali. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kita pergi masjid India kan, kita kata dia ni apa ni,
bagi sama macam azan. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi. Dia keperbagaian pengetahuan itu bagus. Kerana mereka mentarjihkan sahabat ni dia azan, kemudian dia pergi negeri ni, dia amalkan azan. Dia pernah buat benda tu depan Nabi, Nabi okey kan. Jadi dia buat di tempat lain. Negeri yang dia pergi yang amal tu, negeri tu berkembanglah macam tu. Negeri yang berlain berkembanglah dengan itu. Tapi riwayat-riwayat seperti riwayat yang ada pada kita ini adalah riwayat yang menafdalkan azan yang mengafdalkan azan Bilal. Apabila benda ni, falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku datang pagi, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, innaha la ru'ya haqqun, ia adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Ini adalah sahabat radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, selepas daripada kadang-kadang selepas salat, Nabi bertanya, siapa yang nampak dalam mimpi dia sesuatu, kan? Jadi sahabat akan bagi tahu mimpi dia dan Nabi akan mentakwilkan mimpi itu, mentafsirkan mimpi itu. Nabi Yusuf alaihi salam mentakwilkan mimpi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mentakwilkan mimpi. Sebab itu kelebihan Nabi Yusuf itu mentakwilkan mimpi, kan? Kalau Nabi Yusuf kata apa? Qad ataitani minal mulk, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Tuhan, kau telah berikan kepadaku daripada kerajaan dan mengajarku menafsirkan mimpi. Ini mimpi yang benar, seperti mana yang telah kita sebut. Mimpi ini ada beberapa bahagian yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan kita nak cerita itu. Jadi tujuan azan, kemudian katanya lagi di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, sebelum tu saya nak cerita ialah riwayat azan yang datang daripada Abdullah bin Zaid ni, dia datang dalam berbagai-bagai lafaz. Ini adalah dalam ilmu hadis, dia kadang-kala dia panggil ini ar-riwayah bil ma'na. Ar-riwayah bil ma'na maksud rawi meriwayatkan hadis dengan bahasanya sendiri. Kerana sahabat tu dia cerita satu kejadian, anak murid itu mendengar, anak murid itu meriwayatkan balik riwayat itu, kadang-kala dia menggunakan bahasa dia. Cumanya riwayah bil ma'na telah memberi masalah kepada sebahagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpecah pula mazhab-mazhab al-hadis, bersetuju ataupun tak kalau satu orang tu tak riwayat hadis seperti yang asal, tapi meriwayatkan dengan makna yang dia faham. Di kalangan para ulama hadis straight tak boleh kena asal. Di kalangan mereka jumhur menyatakan boleh sekiranya dia alim dengan makna hadis. Tetapi masalahnya banyak riwayat hadis yang datang melalui riwayat dengan makna telah memberikan tafsiran dan khilaf fiqh yang berbeza-beza di kalangan para fuqaha. Maksudnya dia guna bahasa dia, bahasa dia tu boleh ditafsirkan berbeza-beza. Maka berlakulah perbezaan para ulama disebabkan riwayat bil makna. Ini riwayat makna ni dia riwayat. Kita panggil cakap ajuk dan cakap pindah. Dia cerita, tapi kita cerita balik tak guna ayat dia. Kita guna ayat kita. Ayat kita tu dibimbangi tak sama dengan maksud dia. Dan ini telah menimbulkan perbincangan, sebab itu berlaku khilaf di kalangan para fuqaha. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita kadang-kala apabila berlaku perbezaan pandangan para ulama disebabkan riwayat-riwayat hadis yang berbeza-beza ini, kita hendaklah berlapang dada. Kerana untuk menyatakan pasti fulan berada pada kebenaran yang mutlak kadang-kadang susah, disebabkan riwayat-riwayat yang seperti ini. Kata dia, wazada Ahmadu fi akhir qissati qawli Bilal. Imam Ahmad tambah pada akhir kisah Bilal pada azan fajar, as-salatu khairum minan naum. Salat khairum minan naum, lebih baik daripada tidur. Dan Ibnu Khuzaimah daripada Anas bahwasanya hal yang sama dalam minas sunnah
untuk dia kata as-salatu khairun minan naum di dalam salat fajar selepas daripada hayya 'alal falah, sebagai daripada hayya 'alal falah. Ini adalah tentang azan, iaitu bila azan panggil kepada salat, seorang hadir untuk menunaikan salat. Cumanya sehari dua ni kita ada isu sikit, iaitu isu apa ni? Coronavirus ni. Ini ada pasal saya nak sebut sikit kerana sebahagian orang tanya kita sembahyang Jumaat besok macam mana. Ada negara-negara yang telah buat keputusan tak sembahyang Jumaat. Saya tak silap Singapura kot telah tutup. Ada negara-negara yang memendekkan sembahyang Jumaat seperti Kuwait dan seumpamanya. Tadi ada Yang Berhormat Menteri Agama yang baru Dr. Zulkifli sebut supaya pendekkan sembahyang Jumaat. Mungkin saya ingat sama ada pejabatnya itu mungkin pegawai yang baru ataupun yang tulis itu dari segi teknikalnya lah. Sebab bila dia sebut tu mungkin neri-neri kan tanya. Mungkin beliau tahu tapi mungkin tidak perasan dalam hal itu, iaitu Menteri bahagian agama ni dia tidak mempunyai apa-apa kuasa urusan agama di atas negeri-negeri. Maka dia tidak boleh membuat apa-apa arahan terhadap masjid-masjid di mana-mana negeri. Kerana dalam pentadbiran negara kita ni urusan agama di bawah raja-raja. Jadi tak boleh, dia boleh mencadangkan. Bila dia boleh mencadangkan, yang akan buat keputusan ialah negeri masing-masing. Di Perlis ni kita belum lagi ambil keputusan besok semuanya kena pendekkan 15 minit ke 10 minit, kita belum. Saya rasa negeri lain pun belum buat. Tapi satu cadangan tak apalah, satu cadangan, tapi kita belum buat kerana kita nak kena memerlukan penilaian yang saintifik dalam hal ni. Apa beza 15 minit dengan 20 minit? Nak kena ada beza lah dari segi kesan, pasal dah berhimpun dah, perhimpunan dah berlaku dan kontak telah berlaku. Apa pun kita nak reduce daripada bahaya, semua usaha yang baiklah. Semua usaha yang kita bagi tahu beberapa hal, iaitu sesiapa yang mana dia confirm kena ataupun positif virus ni, apa nama coronavirus ni, dia kalau confirm memang dia ditahan lah. Tapi kalau ada possibility yang besar dia kena, disebabkan kerana dia telah hadir dalam satu-satu perhimpunan yang kerajaan minta orang-orang berkenaan semua pergi buat pemeriksaan, dia hadir, dia belum lagi buat pemeriksaan. Kita minta supaya orang-orang yang seperti ini tidak menghadiri jemaah dan Jumaat. Termasuklah sahabat-sahabat kita daripada Jamaatul Tabligh yang pergi dalam perhimpunan tabligh baru ni, kalau dia belum buat pemeriksaan sehingga mendapat pengesahan kesihatan daripada pihak Kementerian Kesihatan, hendaklah mereka tidak menghadiri Jumaat. Dan hati-hati kerana di kalangan fuqaha ada yang tegas semasa ni yang mengeluarkan fatwa, bimbang kalau dia hadir sehingga orang lain kena penyakit dan mati, termasuk macam membunuh. Di kalangan mereka menyebut wa man qatala nafsan bighairi nafs, membunuh diri tanpa sebab. Kerana dia tahu bawa-bawa ni bahaya, dia pergi, dia tak wajib semayang Jumaat. Kerana la darar wala dirar, tak boleh bagi bahaya diri, tak boleh bagi orang lain bahaya. Dan Nabi SAW larang. Nabi kata idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dalam hadis Bukhari, jika kamu dengar ta'un pada satu tempat, jangan kamu masuk ke dalamnya. Pasal apa tak pergi masuk?
Takut kita kena. Maksud kalau kita tahu ada orang yang kena taun, ada kena wabak berpenyakit dalam satu tempat, kita tak patut masuk ke tempat tu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika berlaku di satu tempat dan kamu berada di kawasan di dalam tempat tu, jangan keluar daripada tempat tu. Kalau pasal apa tak mau keluar? Tak mau bagi kena orang. Takut kamu bawa penyakit, kadang-kadang dia kuat, dia tak kena, tapi virus tu ada kat dia, dia bawa pada tempat orang lain. Ini yang saya selalu sebut. Maka dengan itu dia tak boleh datang Jumaat, kerana dia akan menyebabkan kena orang lain. Nabi larang, hatta unta Nabi kata, la yuridanna mumrid alal musih. Dalam hadis Bukhari, unta kena penyakit jangan dibawa pada unta yang tak kena penyakit. Unta pun tu sah, orang lagi patah lagi. Kita tahu sebahagian di kalangan kita memang mementingkan salat jamaah, itu sesuatu yang baik. Yani wa qulubuhum mu'allaqatun bil masajid, jantung hati mereka terikat dengan masjid. Tapi dalam keadaan hal ni, kalau kita pernah hadir mana-mana pimpinan, kita tak boleh datang. Orang yang makan bawang putih busuk, Nabi tak bagi main masjid, padahal bukan kena penyakit pun, bau ya. Man akala min hadhihi syajarati khabithah fala yaqrabanna fil masajid. Siapa yang makan daripada pokok yang busuk ni, jangan mari kami di masjid. Jadi jangan main. Ni saya pesan, ingatkan semua yang ada di Perlis ni, yang dengar siaran ni, dan malam ni kita akan potonglah supaya yang sampai. Siapa saja yang pernah menghadiri apa-apa program yang disyaki ataupun dimaklumkan di sana ada kontak dengan orang yang terlibat dengan virus, jangan mari solat Jumaat besok. Duduk di rumah dan solat zuhur. Kita bukanlah mazhab Zahiri tak ihmal Jumaat langsung, dan zuhur pun tak. Nah, kita solat zuhur, dah qaul jumhur. Dan pesan kepada kawan-kawan kita, kita tahu ada yang balik daripada perhimpunan berkenaan, jangan main. Sembang jemaah pun jangan. Kalau boleh tak usah pergi mana, duduk di rumah. Melainkan pagi esok dia pergi cek dulu, doktor kata okey, clear, clear dia main. Kalau dia kata aku mana tahu lagi kena ke tak, aku pergi dulu, hang tak tahu lagi. Tapi orang kalau kena memang orang lain, jadi macam masalah. Ini mudah-mudahan diambil perhatian oleh kita semua, kerana saya nak sebut hal-hal ini kepada tuan-tuan. Satu lagi, kita ni pun adab lah hari ini. Adab dalam hadis ni banyak Nabi SAW sebut. Kita, Nabi ni dalam keadaan biasa, dan keadaan biasa pun, bila dia bersin di depan orang, dia tutup muka dia, sama ada dengan kain, dengan tangan dia ataupun dengan kain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak, dan diriwayatkan oleh banyak ulama hadis yang lain, dia kata Nabi SAW kana idza atas ghata wajahu biyadihi au bi thawbih. Nabi itu apabila bersin, tutup mukanya dengan tangannya ataupun dengan kainnya. Wa ghadda biha sautuhu, dan Nabi rendahkan suara dia. Tuan-tuan, kalau orang dalam satu tempat dia bersin, dia tak tutup kan, bau hancing bersin dia tu, betul tak? Ada bersin. Nabi dia rendahkan. Kalau kita seorang-seorang tak apalah kan, duduk tengah padang bersin pi lah apa-apa pun kan.
kita dengan rumah kita lah, tak ada siapa kan. Tapi ini soal kesantunan Nabi di depan orang. Nabi ni di depan orang, bila dia bersin dia rendah suara dia. Kita pada musim ni bawa kita punya apa, sapu tangan kita. Dia bukanlah sepanjang masa kena pakai. Doktor kata yang pakai mask ni adalah orang yang ada batuk dan seumpama dia pakai lah. Tapi kalau tak ada apa-apa, taklah kita pakai. Tidaklah, kadang-kadang di Malaysia ni dia kata ramai sangat, merata orang pakai. Tapi yang penting dia cuci tangan dia. Dia cuci tangan dia. Dan kita ada wudu. Sebab itu bila besok yang nak mari solat ni, yang mari ke masjid, tajdid wudu kalau boleh, ataupun bawa pembersih tangan, dia bersih. Dan kalau dia rasa salam itu bahaya, dia dalam musim ni dia tak bersalam pun tak apa kan? Nak salam tak apa lah. Kalau ada orang kita suruh tangan, satu orang kata saya tak salam, kita tak payah kecil hati dengan dia lah, pasal kena musim ni. Tapi kalau lepas pada musim ni pun dia buat perangai macam tu juga, tu pelik lah kan. Dan ingat kita baca hadis Nabi SAW ni ajak banyak. Nabi ajak bila kita bangun tidur, kita jangan apa? Celup tangan dalam air. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilha thalathan. Ingat tak? Bila satu orang bangkit daripada tidur, jangan celup tangan dalam bekas, melainkan setelah basuh sebanyak 3 kali. Semasa 3 kali. Barulah dia celup tangan dia di dalam bekas. Dan kita semua jaga-jaga dalam hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Saya pun tak mau nak panjangkan kuliah pada malam ni, nak jawab apa soalan, tapi kerana supaya kita dapat balik tidur dengan elok dan kita ingat wabak ni macam mana yang pernah kita beritahu, berlaku pada zaman Nabi berlaku pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan telah memakan korban yang banyak. Cuma Nabi SAW kata salah satu cara mengelakkan wabak ni, dulu orang tua kita buat, Nabi kata ghattul ina wa awqus siqa. Nabi kata tutup bekas minum, bekas makan, dan ikat bekas minum. Dulu bekas minum tu kulit tu ditutup dah. Karena apa? Inna fis sana lailatan, karena pada setiap tahun ada satu malam yanzilu fiha waba, yang mana turun padanya wabak. Turun padanya wabak. La yamurru bi ina'in laisa alaihi al-ghita wala siqa laisa alaihi wika illa nazala fih. Tidak lalu dia di atas satu bekas yang tak bertutup, bekas minum yang tak dituduk, tak diikat, melainkan wabak itu akan turun padanya. Nazala fihi min dhalikal wabak, akan turun padanya wabak berkenaan. Wallahu a'lam. Ada soalan? So kita dapat jawab banyak soalan, dan kemudian kita akan tuan-tuan pun saya tengok korang sikit, pakat takut nak main. Tapi jangan takut, kita tangguh kuliah perkambungan sunnah, supaya masa kita tangguh tu, dia orang kata kita dapat taklimat, sebenarnya tak perlu penangguhan, kerana tidak ada arahan penangguhan daripada pihak kesihatan. Kemarin dulu kita dengar macam tu, tapi hari ni kita dengar semua kena tangguh. Kata taghyirul fatwa bi taghyir azminah wa amkinah, berubahnya fatwa disebabkan berubahnya masa dan tempat. Siapa ada soalan nak masih siap? Oh, ini cerita lain. Masjid Alwi panas, aircon macam tak berfungsi. Ni kerja Pak Ya. Mana Pak Ya lah?
Pasal apa aircon tak berfungsi? Depa nak bagi panas kot. Panas. Tapi saya rasa macam panas tak? Dia tengah sebih tahu. Tengok payah punya setia mai terus. Bukan jenis lari dah. Walaupun mai gitu sah, bukan semua yang mai tu kira pintu belakang. Ada soalan? Istinsyar. Kita itu untuk orang yang berwuduk. Kita baca hadis nampak lalu, kita sedut kita sedut air dari hidung dan kita sudah keluarkan balik air dalam hidung ketika wuduk, kerana dengan itu mengeluarkan syaitan yang duduk di dalam hidung kita. Dan itu yang Nabi SAW sebut, terutama orang yang bangun daripada waktu solat, waktu pagi. Saya cakap dengan dulu Yang Maha Mulia Tuanku Raja boleh, kerana ada doktor, pihak yang hospital dan juga ni telah menghubungi, saya baru bercakap, saya keluar tadi, saya bercakap dengan Tuanku Raja suruh telefon, kerana ada pihak yang telah mencadangkan supaya sembahyang Jumaat esok diganti dengan Zuhur di rumah masing-masing. Iaitu pihak, kita tahu ada beberapa negara sudah buat, tapi kita belum buat keputusan. Tapi saya insya-Allah saya akan bincang lepas pada ni sejauh mana hal itu serius. Kalau sampai serius maka tidak peliklah. Kalau itu berlaku tidak peliklah, tunggu macam mana ni, takut mati sampai tak pergi Jumaat. Ini kalau keluar keputusan ulil amri untuk mengelakkan daripada hal itu, ataupun sesiapa setakat ini yang dia rasa diri dia kurang sihat dan dia rasa dia mudah terkena penyakit, maka dia tak perlu hadir sembahyang Jumaat. Dalam keadaan ni dia sembahyang Zuhur di rumah dia. Kalau kita ada bapak kita ni pantang sikit, orang bersin pun dia sesema dah, ataupun ada orang yang lemah diri dia tak payah menghadiri solat Jumaat. Melainkan kalau besok tuan-tuan dengar, kalau kita ada arahan tak payah Jumaat terus, di atas ijtihad yang kita akan buat keputusan malam ni lah. Kita akan dengar betul-betul taklimat pasal ratusan juga yang pergi hadir, yang daripada jamaah berkenaan yang balik yang ada di Perlis. Kalau mereka memang ikut seperti mana yang kita arah, alhamdulillah lah. Tapi kalau takut ada yang terlepas, dia takut orang tahu dia pergi, dia mari juga Jumaat, lalu orang lain akan menjadi masalah. Jadi ini kita akan, dan itu kita kena hati-hati, sebab tu saya sebut, kalau kita ada apa-apa penyakit yang berjangkit apa saja, kita jangan main masjid. Kata kita main kena pada orang sebelah kata apa? Aku tak guna betul, dia tu kena orang itu ni, misalnya. Itu tak bagus, kerana kita menyebab masalah pada orang. Walaupun kadang-kadang tak patut cakap macam tu, tapi Nabi SAW kata ittaqul la'anain, hadis Muslim, takutlah dua pihak yang dilaknat. Siapa yang dilaknat? Wa man la'anan ya Rasulullah, apa dia la'anan wahai Rasulullah? Nabi kata allazi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, orang yang buang air di jalan manusia ataupun di bawah tempat teduh mereka. Di kalangan syurah hadis mereka kata asalnya kita ni tak boleh laknat orang, tapi Nabi bila kata hampa takutlah dua yang kena laknat, iaitu orang yang buang air tempat
tengah jalan ataupun di bawah tempat teduh orang, sehingga orang kata, siapa buang ni? Laknat betul dia ni. Asyik tak boleh. Tapi Nabi kata takut. Bila Nabi kata takut, ertinya apa? Laknat tu kena. Laknat tu boleh menimpa kita. Sebab tu apabila kita tahu apa-apa perbuatan kita yang menimbulkan bahaya pada orang lain, maka hendaklah kita mengelakkannya. Assalamualaikum doktor, nak bertanya, doa dan amalan apa yang perlu dilakukan supaya dikurniakan rezeki saya dan keluarga saya tidak kira rezeki apa pun sekali. Tidak kira apa sekali. Banyaklah. Apa amalan yang tuan-tuan buat bagi banyak rezeki? Yang salah satunya selalu kita sebut istighfar, kerana itu disebut dalam Quran. Faqult astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh kata, aku berkata istighfar kamu kepada Tuhan kamu, dia hantar langit menurunkan hujan yang banyak dan dia akan membanyakkan kepada kamu harta dan anak bina. Istighfar, membanyakkan harta. Astaghfirullah. Bukan astaghfirullah nak rezeki tak mai. Astaghfirullah, dia bukan macam tu. Kita mohon ampun kerendahan diri kita kepada Allah, Allah mendatangkan rezeki insya-Allah. Termasuklah juga dalam hal itu ialah banyakkan doa. Nabi Musa AS dia bersendirian, dia pergi ke Madian, dia tolong wanita tu seperti mana yang kita baca. Habis dia tolong wanita tu, dia doa, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhan, aku ni apa-apa saja yang kau turunkan kepada aku daripada kebaikan, aku memerlukannya. Dia merintih kat Tuhan. Ramai kita berdoa tapi dia tak terbit daripada benar-benar lubuk jiwa kita yang dalam. Ambil kata doa lah, ya Allah bagilah rezeki, tapi tidak terbit daripada kehalusan kehambaan, pengharapan seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau ia terbit daripada pengharapan yang dalam seorang hamba pada Tuhannya, dengan rendah diri, dengan rasa cinta pada Tuhan, dengan merasakan dia adalah hamba, Tuhan adalah Tuhan yang maha besar dalam hidupnya, doanya mustajab. Doanya mustajab. Tak sangka vokal mufti bila azan. Apa pula ni? Macam saya cerita apa? Kawan tak berapa betul tu kan, yang dia semayang, yang baca sedap, pakai, orang tak ada, orang suruh dia pakai jubah elok, baca sedap. Pas semayang, orang mana ni baca sedap ni? Tok Imam tak main. Dia beritahu orang sekian-sekian. Tu baru semayang, tak ambil ayat semayang. Lagi semayang ambil semayang lagi sedap. Kenapa dipanggil Bilal Al-Qarni? Bukan Bilal, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Daripada Qaran. Qaran ni Yaman. Qaran Al-Qarani. Daripada Qaran Yaman. Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani daripada Qaran Yaman. Dia bukan sahabi, dia adalah tabi'i yang Nabi SAW sebut dia. Ada hadis Imam Muslim tentang dia tabi'in yang afdal, kerana Nabi menyebut dia tidak datang kepada Nabi SAW kerana dia menumpukan khidmatnya kepada ibunya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi soalan? Ya, silakan.
Macam mana azan? Kalau kita sambung sendiri, kita sambung, kita tak sambung. Yang demikian ia datang sirah itu melalui riwayat-riwayat, sama ada dalam mimpi ataupun selainnya, yang diakui oleh Nabi SAW, diazankan oleh Bilal, dan juga hadis Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih ini, yang mana dia telah azan Al-Ansari, Abdullah bin Zaid Al-Ansari, dan dia telah azan dengan azan demikian. Wallahu ta'ala alam. Sebagian para ulama menyebut demikian Allah menjadikan namanya mengatasi nama Rasulnya. Namanya akhirnya penutup mengatasi nama Rasulnya. Daripada awal lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pilihan Tuhan. Kalau kita perlahan tadi macam Abi Mahdhurah, setengah orang bukan azan Mamunah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah telah mulakan dengan namanya. Dia kata yang tu pelan, tak mula. Kalau yang pelan itu seperti azan Abi Mahdhurah, iaitu kita pelankan kepada syahadatain. Lah di Perlis ni tak ada lah, di setengah tempat lain panjang selawat tu, nama-nama Nabi mengatasi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia sebut, dia kata Allah telah memulakan dengan namanya, dia menjadikan namanya mengatasi nama Nabinya. Tapi mayung kita tak puas hati, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah nama Allah. Bukan soal selawat itu salah, selawat itu dituntut, tapi ada tempatnya, ada tempatnya, bukan main apa salah, tapi soal mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi. Lepas tu hak mana hak kita nak tambah hak kita, tak apa. Macam saya kata, itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Qarafi dalam mazhab Malik, tentang masalah apabila ditanya kepada dia tentang orang yang nak tambah subhanallah lebih daripada 33 kali lepas daripada sembahyang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar. Kalau ada orang yang kata, ni hangpa buat 50 lah, bagi cukup 150. Macam mana? Adakah itu lebih afdal daripada 33 ataupun 50? Dari segi logiknya lagi tambah subhanallah, pahala lebih banyak. Logiknya. Alhamdulillah tambah lebih banyak. Tapi kata Al-Qarafi ulama usul dan mazhab Malik. Ini bukan Ibnu Taimiyah, bukan apa, Qarafi kata ini kekurangan adab dengan Tuhan. Dia menjadi adab, menjadi kebiasaan orang-orang besar. Apa yang diputuskan itu yang itulah kau terima. Kalau kau kata kau pakai 3 butang lah. Aku kata kau pakai baju hari ini, baju kelabu, baju itu majlis aku. Dia kata saya ada baju lebih cantik daripada itu. Tak, ni majlis aku. Allah memutuskan 33, kau 33 lah. Rasulnya, melalui Rasulnya menyatakan 33 lah. Habis itu tak boleh nak tambahlah subhanallah, tapi bukanlah di situ. Dah habis hak 33 tu, habis dah hak Nabi ajar tu, lepas daripada tu buat hak kita sendiri. Tak kait dah yang tadi. Kita sentiasa nak duduk saja antara Zuhur dengan Asar, nak bagi 1000 kali subhanallah, buatlah. Nak saya antara Zuhur dengan Asar, cuba usaha diri saya macam mana, boleh tak? 3000, 1000, buatlah. Pasal itu terbuka. Tapi yang mana dia bagi tahu dah, buat macam tu lah. Semayang hari raya, Nabi buat apa? 2 rakaat. Kita kata, puasa tarawih boleh buat ambil banyak rakaat, kita bagi semayang raya 8 rakaat dah. Logiknya 8 lebih baik daripada 2.
banyak rakaat, banyak pahala, tapi tak baik-baik. Kerana yang Nabi buat 2. Habis tu kalau saya nak buat 8 tak boleh. Buatlah, tapi tak usahlah sembahyang raya tu, buat sembahyang lain. Sunat mutlak boleh, duha boleh. Jangan pergi kacau setting yang dibuat. Setting orang besar, orang tahu, kita pergi pejabat kan, siapa pitak almari tadi? Bos tak tu. Okey. Orang kan, siapa? Dia tak apa. Pasal dia bos, kita tak bos di situ. Kan? Walaupun kita nampak macam tak apa elok, kita kira elok kan? Itu manusia biasa. Tapi Allah alim, khabir, maha mengetahui, maha bijaksana, hakim. Dia kata 33. Ini soal ta'abbud, soal peribadatan, soal merendah diri. Orang belajar dalam sufi tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Sebab tu kita sucikan jiwa. Kita terima raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Aku redha Allah itu sebagai Tuhan. Maksud apa? Dalam maksudnya, kalaulah ada kemungkinan Tuhan yang lain pun aku tak mahu, aku mahu Allah. Macam Allah tu walillahi mathalul a'la, Tuhan itu bukan untuk dimisalkan. Nak bagi faham kita ada kekasih, kita kata aku redha, aku puas hati, engkau adalah kekasihku. Kalau suami kata macam mana saya sebagai isteri, yalah kalau ada peluang lain aku menikahlah kan. Itu, tapi kalau dia aku berpuas hati, itu tinggi makamnya. Kalau isteri kita kata kalau aku diberi peluang memilih sekali lagi suami pun, aku tetap pilih kau, hebatlah. Tapi dia kata kat kita dalam mulut je lah kan, ada peluang dia pilih orang lain mungkin kan. Okey, tapi artinya itu makam kecintaan. Apabila kita memilih redha Allah sebagai ilah, sebagai Rabb, Nabi Muhammad sebagai Rasul, kita redha dengan ketentuan syariatnya. Lepas tu dia bagi peluang nak tambah, nak banyakkan semayang malam, nak doa, nak sujud panjang, semua dia bagi. Tambahlah hak tempat-tempat dia bagi tu. Hak mana dia buat dah, tak usah tambah. Orang kata ni perlih ni, Yasin pun tak boleh baca. Tak ada siapa kata tak boleh baca Yasin. Bacalah. Malam ni kan, malam Jumaat kan, malam Isnin kan. Tapi jangan kata malam Jumaat kita mau pasang Yasin, mau guna Yasin. Sebab apa tak boleh? Sebab tak ada ketentuan nas. Tapi malam Jumaat ni kami free, kami nak baca Yasin, bacalah. Sama baca Yasin boleh, baca Al-Anfal boleh, baca Fussilat boleh, baca Syura boleh. Tapi kalau malam Jumaat kami nak baca Suratul Kahf, yang tu ada dalil. Itu saja. Bukan isu membaca, isu akur kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Habis itu di perlih ni kalau orang baca Yasin juga kita ambil tindakan, tak ada. Nak ambil tindakan apa? Dia duduk seorang-seorang di masjid, kita tengok dia baca Yasin. Tak baca. Kita membetulkan niatnya, membetulkan kepahaman. Tapi kalau masjid nak buat penetapan malam Jumaat kena baca Yasin, kita tak benar. Kena penetapan memerlukan nas. Tapi kalau ada individu di perlih ni, tiap malam Jumaat dia duduk baca Yasin, biar dia pilih untuk diri dia. Kalau dia tanya kita ada nas, tak ada. Apa beza baca Yasin malam Jumaat dengan malam Sabtu? Sama. Kedua-duanya surah daripada surah kedua malam kalau kita baca surah daripada surah Al-Quran. Itu sebahagian orang tak faham, dia main daripada luar, dia buat cakap pandai. Lain orang habaq, lain yang faham. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.